Pengiran digadong sama Al-Haj bin Pengiran AB 1820 hingga 1884. Gambar latar belakang ialah gambaran kepada Pengiran digadong sama. Pengiran digadong sama Al-Haj merupakan anak tunggal dalam keluarganya, dilahirkan pada 1820 di Kampung Melapi, daerah Kinabatangan. Ayahanda almarhum bernama Pengiran AB dan bondanya bernama Siti. Pengiran digadong sama adalah berketurunan suku Bulu Dupi yang menjadi cabang dalam rumpun Nuno Ragang. Mereka boleh berbahasa Dusunis dan Paitanik. Suku ini ramai yang telah memeluk agama Islam. Suku kaum Bulu Dupi adalah kaum yang dominan di Sungai Kinabatangan dari Sugut dan Paitan. Suku kaum ini banyak ditulis dan dikaji oleh pihak syarikat British SBBUB kerana kepentingan Gua Gomantung sebagai kawasan sarang burung yang di bawah pengaruh suku kaum Bulu Dupi. Pengiran digadong sama adalah antara orang yang terawal menentang British di North Borneo pada waktu itu. Penentangan berlaku atas sebab cukai yang diperkenalkan oleh British dan keinginan British untuk menguasai penghasilan sarang burung di Gua Gomantung. Menurut buku bertajuk The White Man Returns yang ditulis oleh Puan Ernest Newton Kate 1951, antara seloka yang terkenal yang selalu dinyanyikan oleh almarhum Pengiran digadong sama adalah berbunyi, I am a Bula Dupi man, I have always ruled the Kinabatangan. No one Suluk savage, but Jau pirate, nor white man shall take the river from me. Dari petikan seloka tersebut membuktikan bahawa almarhum Pengiran digadong sama Al-Haj merupakan seorang pejuang bangsa yang sanggup berkorban demi mempertahankan hak kedaulatan anak negeri. Oleh sebab tekanan daripada pihak British, maka Pengiran digadong sama pun memutuskan untuk menentang sebab dan mengisytiharkan perang Sabil. Pada awal pagi, semua pengikut setia Pengiran digadong sama bersumpah untuk berperang hingga ketitisan darah yang terakhir. Sumpah ini dibuat di hadapan seorang imam dan dianggap satu ritual yang panas yang tidak boleh dibuat di dalam rumah kerana akan mendatangkan bencana kepada tuan rumah. Pengiran digadong sama dijanjikan pengikut oleh Panglima Bukag 20 orang, Katib Majiwa 20 orang, Katib Hasan 10 orang, Pengiran Kaha 5 orang, Tipat Anak Pengiran Temenggung 8 orang, Perewang 10 orang, Laksamana Tebeko 30 orang dari Lokan. Sebatang pokok binuvang diletakkan di sungai dan semua pahlawan duduk berdepan dengan imam. Rumayau seorang pengiran berkata, kalau ditakdirkan tuan gugur sebelah kanan, maka saya akan gugur di sebelah kiri di samping tuan. Treasure meninggalkan Sandakan pada 9 Februari tahun 1884 bersama Ketua Inspektor de Fontaine, Feng, dan 31 orang polis Sikh dan Dayak menggunakan kapal bernama Sabin dan telah sampai ke Melapi jam 12.55 am. Pahlawan yang sedang menjalankan ritual di tepi sungai tiba-tiba diserbu polis dan terus menembak ke arah pejuang-pejuang Pengiran. Pahlawan termasuk imam tersebut sempat berenang ke tebing sungai dan berundur ke dalam rumah Pengiran. Pengiran digadong sama menyusun strategi dan hampir berjaya mengelilingi pasukan Treacher, tetapi pasukan Treacher telah mengundurkan diri dan memberikan 20 minit agar Treacher dan Pengiran digadong sama boleh berbincang. Apabila Pengiran digadong sama tidak muncul selepas 20 minit, anggota polis mula bergerak ke hadapan menuju rumah Pengiran digadong sama dan bermulalah tembak-menembak di antara kedua pihak. Pihak polis bertanya kepada Pengiran digadong sama 3 kali sama ada mahu memira diri, tetapi 3 kali juga Pengiran digadong sama menjawab, lawan, lawanlah. Pengiran digadong sama menggunakan senapang cuba menembak Treacher, tapi tidak kena. Pengikutnya pula ada yang menggunakan senampang dan sumpit beracun. Pengiran digadong sama yang berdiri 15 ela dari rumahnya tiba-tiba ditembak polis dan jatuh rebah. Akhirnya Pengiran digadong sama telah terkorban. Menurut cerita lisan, Pengiran digadong sama telah ditembak oleh peluru emas untuk memecahkan kebal di badannya. Pengikut Pengiran pula berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan. Dalam peperangan tersebut, ramai pengikut Pangeran terkorban, tapi pihak syarikat British melaporkan hanya Rumayau dan Pengiran sahaja yang terkorban. Bagi pihak polis, seorang polis berpangkat sarjan cedera di bahu terkena tembakan dan seorang Lance Corporal C cedera di kedua belah kakinya.
Pihak polis ingin membawa mayat pengiran di Gadong Sama untuk autopsi agar mengetahui kenapa agak susah dibunuh, tapi atas rayuan masyarakat beragama Islam, maka jenazah beliau dilepaskan untuk dikebumikan di Melapi. Pihak polis melelong rumah pengiran di Gadong Sama dengan harga $100 dan merampas beberapa tajau dan tempayan yang berharga sambil merampas 7 perahu milik pengiran di Gadong Sama. Selepas Perang Sabil, pihak syarikat British menyerahkan pengurusan Gua Gomantong kepada seorang yang bernama Tabarun. Pemungut sarang burung akan melalui 3 kampung sebelum sampai ke Gua Gomantong, iaitu Kampung Bilit, Sukau dan Melapi, di mana setiap kampung mempunyai bahagian yang sama rata. Pihak syarikat British pula mendapat 20% daripada hasil tuaian. Anak-anak pengiran di Gadong Sama pula dibayar wang saraan sebanyak $1.03 setiap tuaian sarang burung. Sekian dan terima kasih.